Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Mastura. Ustazah harap anak-anak berada dalam keadaan bersedia untuk mendengar kelas hari ini. Untuk subjek pendidikan Islam, alhamdulillah kita sudah belajar semua topik bagi tahun 3 Okey, dan awak pun semua dah maklum. Dan penekanan Ustazah pada kelas hari ini adalah tentang sesuatu yang penting dalam hidup kita, iaitu ibadah. Ustazah nak ingatkan, memang Ustazah biasa tekan kalau dalam pendidikan Islam, Ustazah akan tekan ibadah dulu. Okey, selepas ibadah baru sirah. Sirah-sirah Nabi, supaya agama Allah ni, Islam ni dekat berada dalam hati awak. Awak sayang agama Islam. Okey, jadi topik ibadah hari ni macam kita dah banyak kali ulang tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Ini walaupun kita banyak kali ulang, apabila biasanya Ustazah tanya, awak terdiam. Sebab apa terdiam? Awak lupa. Jadi Ustazah ulang balik supaya awak ingat, supaya perkara ni melekat dalam otak awak. Sebab perkara-perkara solat ni awak mesti ingat, bukan saja waktu tahun 3 saja, tetapi sepanjang hidup awak, sepanjang hayat awak. Okey, jadi sunat ab'ad dan hayat. Ulang anak-anak, ikut. Sunat ab'ad dan hayat. Okey, jadi apa itu sunat ab'ad? Apa itu sunat hayat? Okey, perkara sunat dalam solat yang dibahagikan kepada dua. Okey, sunat dalam solat dibahagi kepada dua, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, kenapa? Apa itu sunat ab'ad dan apa itu sunat hayat? Kalau sunat ab'ad, okey, sunat ni memang, kalau sunat dalam solat ni memang kita digalakkan. Memang kita semua digalakkan untuk buat. Dan kalau difokuskan, sunat ab'ad adalah amalan sunat yang amat dituntut. Yang amat dituntut. Memang kau boleh buatlah. Itu maksudnya amat dituntut. Jika ditinggalkan, kita perlu diganti dengan sujud sahwi. Memandangkan perkara ni, kita mesti buat. Jadi kalau tak buat, alamak, terlupa. Tak apa, masih sah solat awak, tetapi ganti dengan sujud sahwi. Contohnya doa kunut. Dan lagi pagi-pagi tu, waktu subuh tu, awak baru bangun tidur tengah mamai, walaupun dah ambil semayam pun masih ada juga yang mamai. Solat terlupa doa kunut. Jadi itu adalah doa kunut tu memang tak wajib, sunat, tetapi sunat yang amat dituntut, yang amat dituntut. Jadi kita di akhir solat kita, jika kita teringat, kita perlu sujud sahwi. Macam mana bacaan sujud sahwi anak-anak? Okey, semua dah hafal Subhanaman la yanamu wa la yashu. Awak pun dah hafal. Sebelum kita cuti, memang saya dah dengar setiap seorang memang dah hafal. Okey, sunat hayat. Apa itu sunat hayat? Amalan sunat yang dituntut. Okey, memang sunat ni kalau dalam solat memang dituntut. Tadi amat dituntut, tapi ini dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya doa iftitah. Awal-awal awak solat tu, selepas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Okey, kemudian baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, sehingga akhir. Okey, jadi doa iftitah ni memang sunat. Lupa nak baca, tak apa. Tapi ini sunat sayang. Kalau boleh baca. Sebab tambah amalan ataupun pahala kita. Kita pun tak tahu berapa banyak perkara baik amalan kita, pahala kita. Jadi buatlah benda yang kita boleh buat. Okey, dan sunat ab'ad, perkara tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Ab'ad tak banyak, ada 6 sahaja. Yang lain, sunat yang lain adalah sunat hayat. Kita pergi dulu sunat ab'ad. Pertama,
duduk dan membaca tahiyat awal. Tahiyat awal ya. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua-dua boleh. Yang ketiga, selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Wa ala ali. Ali maksudnya ahli-ahli. Wa ala ali Muhammad. Okey, yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Yang kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Nampak, berdiri pun dapat pahala. Membaca pun dapat pahala. Pahala alhamdulillah. Sayang Allah pada kita. Banyak pahala Allah berikan kepada kita. Yang keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa kunut. Dalam doa kunut memang ada ayat ataupun bacaan selawat. Okey, itu sunat abad. Jika tertinggal 6 perkara ni, baca sujud sahwi. Sujud sahwi tu waktu bila dah tahiyat akhir, awak sujud semula. Sujud semula, baca sujud sahwi. Okey. Dan sunat hayat perbuatan. Ini perbuatan. Pertama, mengangkat kedua tangan, itu sunat ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di bahagian tangan kiri. Biasa waktu awak berdiri tu, tangan awak dekat tengah-tengah tu, dekat pusat tu. Okey, yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Alhamdulillah, sunat juga tu. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Ini duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Okey, yang kelima, meletak kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Okey. Kemudian yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Itu pun sunat. Sunat hayat yang bacaan. Takbiratul intiqalat, iaitu Allahu Akbar. Sebab perpindahan daripada perbuatan ke perbuatan. Membaca isti'azah macam mana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun dan sebut amin selepas Al-Fatihah, membaca doa iftitah, kemudian membaca surah selepas Al-Fatihah, itu pun sunat. Okey, kemudian menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah, kuatkan bacaan pada surah Al-Fatihah dan surah rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Sebab tu awak kalau waktu solat asar, zuhur di masjid, memang awak tak dengar sangat imam baca, sebab biasanya memang waktu tu bacaan individu imam tidak berapa kuat. Okey, yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Okey, yang ketujuh membaca samiallahu liman hamidah dan menyambut dengan rabbana lakal hamd. Okey, ketika bangun daripada rukuk. Yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyat. Awak dah baca at-tahiyyatu mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah. Yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Yang tu sampai ke akhir. Itu namanya membaca selawat Ibrahimiyat. Yang ke-10 adalah membaca salam yang kedua. Awak dah baca salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Dan itu tadi perkara sunat abad dan sunat hayat. Macam mana kita nak buat sujud sahwi? Macam Ustazah sebut tadi, awak memang dah hafal bacaan sujud sahwi. Macam mana bacaan dia? Subhanallah yanamu wala yashu. Itu bacaan sujud sahwi. Macam mana nak baca bacaan sujud sahwi? Okey. Selepas tahiyat akhir, ni tahiyat akhir ni awak duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk tahiyat akhir. Kemudian
awak sujud dah, awak habis baca tahiyat akhir tetapi duduk keadaan iftirash, nampak duduknya iftirash macam tahiyat awal. Okey, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, macam biasa. Kemudian sujud kali kedua, sujud baca apa? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian baru duduk tawaruk. Duduk tawaruk tu apa? Duduk tawaruk tu adalah duduk tahiyat akhir, sebelah punggung di lantai sejadah ni. Okey, kemudian baru memberi salam. Ini cara macam mana nak melakukan sujud sahwi. Okey, jadi awak pun boleh merujuk buku teks muka surat daripada muka surat 92 hingga muka surat 95, buku teks Pendidikan Islam tahun 3. Dan sekian saja untuk penekanan topik kita pada hari ini. Assalamualaikum.